berat naik lepas raya. Raya kedua naik 2 kilo. Relax. Jangan cuak. Assalamualaikum. Hai. Saya Coach Azli. Kepakaran saya adalah membantu anda-anda di luar sana untuk menurunkan berat badan dengan cara yang sihat, cara yang betul, cara yang tak stres dan melalui tips-tips yang saya akan share dan juga cara-cara latihan dan sebagainya. Topik kita kali ni simple je. Topik yang setiap tahun memang orang akan isukan, orang akan cakap adalah bulan puasa turun 3 kilo, turun banyak. Raya kedua naik 2 kilo, raya ketiga naik 5 kilo dan seterusnya dia akan naik. Pertama sekali, nasihat saya, relax. Jangan terlampau obses dengan berat. Lagi-lagi dengan waktu raya ni. Sebab apa? Pertama sekali, bulan puasa bila kita turun berat badan, itu adalah sebabkan water retention. Air banyak flushing daripada badan sebab kita berpuasa daripada pagi sampai ke maghrib. Tapi saya tak nak pergi teknikal. Saya nak explain kenapa you guys jangan risau bila berat naik waktu raya. Okay? Sebab kebanyakannya expectation orang, kita tengok expectation orang kebanyakannya bila dalam weight loss journey, expectation dia macam ni. Okay, contoh ni graf So ini sini adalah kg, sini adalah time. Okay? Dia adalah sekarang ni 100 kilo. Dia nak turunkan dalam masa, contohlah kita ambil sini 12 bulan. Okay, 12 bulan. Expectation ramai orang, dia nak turunkan berat badan daripada sini, contoh 100 kilo ni, faham Contohnya dia nak turun 20 kilo. Dia nak turun 20 kilo, dia expectation berat dia akan pergi macam tu, turun macam tu. Yang lagi teruk, ini 12 bulan ni kat sini ni, dekat situ 12 bulan. Yang lagi teruk adalah sini 100 kilo nak turunkan ke 20 kilo. Bila nak turunkan ke 20 kilo ni kat sini ni, expectation dia daripada sini 100 kilo ni dia akan turun. Dia nak turun 20 kilo dalam masa 2 minggu. Ramai macam tu, kebanyakannya macam tu. Sebab nak cepat, lebih kepada tak sabar. Sedangkan kita dah, berat badan kita naik sepanjang kita hidup. Contoh kalau umur 30 tahun, sepanjang 30 tahun tu berat kita sentiasa naik. Jadi logik ke tak logik untuk kita turunkan dalam masa 2 minggu? Tak. Apa yang kita perlu ada adalah kita perlu ada konsistensi. Kita kena konsisten dalam weight loss journey kita. Dan sebenarnya dalam weight loss journey kita, apa yang kita akan lalui adalah graf balik. So sini adalah kg, sini adalah time. Expectation yang sebenarnya adalah, bukan expectation, realitinya sebenarnya dalam weight loss journey adalah daripada sini. Daripada atas ni, sini dia akan turun. Naik balik, turun. Naik balik, turun. Kadang-kadang bukan 12 bulan pun, kadang-kadang ambil masa. Macam saya, weight loss journey saya turunkan berat badan daripada 96 kilo 96 kilo turun kepada 75. Lepas 75 naik kepada 83. Sekarang berat saya 93. Nampak tak beza? Masa saya gemuk dulu 96, sekarang berat saya 93. Tapi sizing saya tak macam masa saya mula-mula dalam weight loss journey. Kenapa? Itu dalam topik lain. Itu adalah sebab daripada segi muscle mass, daripada segi metabolic rate berbeza, intensity latihan dah berbeza, dah tak macam dulu. Baik, kenapa saya cakap kalau lepas raya berat naik pun jangan risau? Yang pertama sekali, you kena tahu you punya term, you punya goal long term dengan short term. Maksud saya long term ni adalah, adakah you memang nak plan nak turunkan berat badan berpanjangan, berterusan? Maksud dia, you dah achieve target, tapi kalau you nak memudahkan tanpa stres, you kena letak you punya target tu panjang sikit. Sebab ni lepas ni saya cerita. Short term goal ni lebih kepada yang dah pernah, yang dah reti, yang dah pandai cara untuk kawal berat badan dia dan cara latihan dia dah tahu. Sebagai contoh, atlet bina badan. Bila off season, dia tak ada bertanding, dia akan makan macam biasa. Cumanya intensity latihan dia adalah untuk kekalkan jisim-jisim otot dia. Ataupun atlet, apa-apa atlet lah, atlet larian ke, bila off season dia akan training, tapi pemakanan dia akan kurangkan sikit, jaga dia akan loosekan sikit tight end tu, dia tak strict sangat.
Bila dia dah tahu tarikh pertandingan dia, contoh lagi 2 bulan, masa tu dia akan strictkan dia punya diet. Kenapa saya cerita pasal long term? Sebab long term ni adalah kita yang kebiasaan. Dalam long term ni kita kena fikir kenapa raya berat kita naik. Salah satu dia, kita kena tahu apa kepentingan dalam diri kita, apa kehendak kita, apa yang kita nak. Contoh, saya ambil contoh saya je. Saya tak nak rugi makan masa raya. Saya nak makan lemang, saya nak makan rendang, saya nak makan rendang Palembang, saya nak makan rendang ayam, saya nak makan ayam masak merah, saya nak makan lodeh. Saya memang kuat makan. Saya suka makan kek, saya suka makan coklat, tak apa-apa sangat kot. Kek lah. Tapi I guess saya tak minum. Bila saya tahu apa benda kehendak saya dan saya nak, daripada situ long term plan you boleh set. Sebab ini adalah event-event yang mana kita memang tak boleh nak elak, yang memang kita dah daripada kecil macam tu. Raya memang tiap-tiap tahun raya, hari jadi tiap-tiap tahun kita sambut. Kalau dalam long term plan you dah nampak, you dah tahu tarikh-tarikh tu, daripada situ you plan. Contoh kita dah nak raya, yang jam lepas ni lah, kita baru lepas raya, 2 bulan sebelum raya you dah boleh start training, you dah boleh start jaga makan. Sebab you dah set dalam mind you, okay, masa raya 3 hari aku nak peruntukkan, aku nak jaga makan. Tapi still you guys kena kawal lah. Bukanlah masuk sehari kau makan tak berhenti. Sehari makan tak berhenti itu pun mustahil. Tak ada orang akan makan sehari tak berhenti. Cumanya pemilihan makanan tu. Kalau kau pilih nak makan banyak, jangan minum air gas. Contoh dia macam tu. You guys kena faham apa kehendak you. Ataupun kalau contoh you nak short term, contoh nak kahwin, you nak short term, you nak betul-betul serius. Kalau you nak betul-betul serius, you memang betul-betul kena commit. You dah ada tarikh yang you betul-betul nak, betul-betul nak kurus. Kalau untuk orang yang goal dia long term, dia akan senang, lebih mudah. Sebab target dia sikit. Penurunan dia macam tadi, penurunan dia naik turun, tapi dia still dalam graf menurun. Dia naik pun tak banyak, dia turun tak banyak. Dia akan turun, dia akan maintain sampai menurun. Sikit sebanyak dalam long term you punya proses weight loss ni tu, lama kelamaan you akan biasa dan you akan belajar banyak benda. Lagi-lagi pasal tubuh badan you. Macam saya memang susah nak turun berat badan. Tapi dari segi latihan pula, saya suka main latihan heavy. Tak adalah heavy sangat, tapi saya lagi prefer weight training dan heavy training. Cardio tu saya punya lebih kepada conditioning, untuk jaga saya punya heart rate, untuk jaga saya punya jantung, untuk jaga saya punya pernafasan. Itu. Bila you terlampau fokus kepada berat, itu pun akan jadi satu masalah. Sebab kalau you diet, buat crash diet, you cut you punya kalori terlampau rendah. Contoh you memang makan masa raya pun you makan sikit. Orang makan lemang separuh, kau makan lemang separuh potong, dah potong lagi separuh. Orang sebatang tu separuh, kau dah potong separuh tu, kau potong separuh lagi kan. Jadi bila you guys buat macam tu, terlampau rendah kalori you, dia akan efekkan badan you. Daripada segi long term pula, kalau you tak bersenam, hanya tumpukan kepada diet, yes, you memang akan kurus, tapi metabolic rate you akan drop. You takkan ada energi dalam badan. You susah nak nampak sihat. Faham tak maksud saya? Susah nak nampak sihat. You akan nampak macam sentiasa lesu. You akan ada banyak muscle loss. Itu pun topik lain. Jadi salah satu dia adalah, macam saya cakap tadi, tips yang pertama, cara untuk you konsisten adalah you kena tahu tarikh-tarikh atau event-event penting yang you pilih untuk makan, dan yang you memang tak nak give up benda tu. Maksud saya tak nak give up benda tu, contoh macam raya lah. Saya takkan give upkan raya saya untuk diet. Saya cakap tu terang, saya takkan give upkan raya saya untuk diet. Saya takkan give upkan makanan-makanan tu untuk saya punya diet. Tak. Jadi macam mana saya buat? Saya setting 2 bulan, 3 bulan sebelum raya, saya akan training. 2 bulan, 3 bulan sebelum raya, saya dah prepare saya punya training untuk hadap raya. Macam sama juga event-event yang lain. Contoh kita ada family dinner, kita ada celebration hari jadi dengan family. Takkan you nak tolak mak dah masak sedap, tiba-tiba nak cakap tak nak mak diet. Jangan. Kalau mak terasa hati, mak cakap diet lah kau situ, sampai bila pun kau tak kurus. Memang kau takkan kurus. Kau memang takkan kurus kalau kau lawan cakap mak. Kalau mak kau sampai cakap macam tu. Pertama sekali you kena plan event. You kena tahu je plan event.
Dan paling ketara sekali, kenapa saya buat video lepas raya ni, sebab memang raya semua orang akan raya. Ini adalah event yang memang tiap-tiap tahun raya. Yang kedua selalunya adalah family dinner ataupun you bersosial. Maksud dia jumpa kawan-kawan lama, you lepak dengan kawan-kawan, itu biasa. Jadi you setkanlah. Lagi senang, nak lagi senang, you refer dengan you punya coach. Macam tim-tim student weight loss training dengan saya, kalau hujung minggu diorang akan cakap, coach ada kenduri kahwin. Okay, saya adjust dia punya training method, saya adjust dia punya diet plan untuk seminggu tu, supaya minggu seterusnya lepas dah makan tu pun berat tak naik. Dalam itu semua you akan belajar sepanjang you punya weight loss journey. Jadi you kena bear in mind, you kena sabar lah, you kena trust the process. Yang keduanya adalah you, macam saya, okay, yang kedua tadi setting. You setting you punya plan. Tahu nak raya, set you punya plan 3 bulan sebelum. Tak adanya tiba-tiba bulan ni raya, tak. Kita punya kalender dah memang ada dah pun tarikh. Cuma nak tengok 6 bulan tu syarat je, betul ke tak betul tarikh tu. You guys kena plan ahead. Dah tahu ada event ahead. Family punya hari jadi, takkan kau tak tahu. Kalau dah memang dalam family, kau dah biasa akan ada sambutan, akan ada kek. Kita raikan family kita, kita raikan kawan-kawan kita. Yang mana kalau kita dah tahu, okey. You kena plan, sebab you tak nak tersasar jauh. Ingat graf tadi ni, dia memang akan turun naik. Itu memang dalam realitinya, kalau you betul-betul jaga. Ini adalah salah satu cara untuk elakkan you stres. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali, you guys kena duduk dalam kelompok, cari orang yang ada matlamat yang sama. Matlamat nak turun berat badan, matlamat nak bersenam sekali, join kelas untuk training. Kena ada, baru dia ada semangat. Bila you dah kenalan dengan kawan-kawan ni, nanti dah masuk dalam WhatsApp group, bila coach dah update dia siapa yang nak datang, siapa yang tak nak datang, bila you tengok, ramai ni, best ni, akan pergi. Ada juga panggil bila tengok tak ada orang, dia lagi nak dia seorang. Sebab dia tahu dia akan one-on-one dengan coach. Jadi 3 benda untuk you kekal konsisten dalam you punya long term weight loss journey. Tak ada istilah short term. Kalau short term, contoh dalam graf tadi, you punya short, you mengharap sangat cepat turun, dia akan cepat naik. Itu semua ada reaction dalam badan lah. Metabolic confuse, ada macam-macam. Tapi saya tak nak go through terlampau technical. Saya cuma nak bagi idea supaya you guys lagi faham you punya badan, you punya journey tu macam mana you nak set. Okay, 3 benda. Yang pertama sekali adalah you kena tahu tarikh-tarikh event yang you memang nak makan banyak. Yang kedua, you kena setting plan you, dah tahu tarikh bila, setting you punya training plan, setting you punya diet plan, setting you punya meal prep. Yang ketiga, you kena duduk dalam grup yang sama matlamat. Itu saja daripada saya. So, ada apa-apa, boleh komen. Untuk topik apa-apa yang you guys nak tahu, nak tanya saya, boleh komen kat bawah. Boleh like, boleh share. Kalau you guys rasa video ni akan membantu ramai orang, bantu kawan-kawan, bantu family, silakan share. Boleh share. Itu saja daripada saya, Coach Azli. See you at the next video. Bye. Ciao. Assalamualaikum.